Okay, hello. Hi, welcome back to my channel. Okay. Sorry, I bukan channel, I tumpang je kat sini. Okay, so as you might know from last previous video, okay, my name is Haikal. My glamour name is Haikal Hanya. Okay, you can call me Miss Haikal or Madam Haikal. Okay, so for today, I akan cerita tentang subjek perekonomian. Kita nak belajar topik mana? Korang rasa I nak ajar topik mana? I already tak ada mood nak ajar, I ada mood nak bebel sahaja. Okay, so tak ada bebel, I just nak share tips, okay, untuk korang macam mana korang nak excel perekonomian. Macam mana korang nak power perekonomian. Okay, dia ada sebenarnya tips je, tak susah mana pun. Okay, untuk orang macam I ni, I rasa macam tak susah lah. Okay, tak adalah, I mean like kalau you tahu apa yang you perlu tahu, okay, you dah mahir you punya ABC you dalam perekonomian lah. Okay, benda tu akan jadi piece of cake, kacang, gitu. Okay, okay, let's start. Okay, so untuk SPM biasa-biasalah kita akan belajar untuk silibus form 4 dengan silibus form 5. Okay, silibus form 4 untuk prekon ni ramai yang tak sedar bahawa form 4 punya silibus are very important. Okay, untuk you belajar, untuk you mahir topik-topik dekat form 5. Kenapa? Okay, kita tengok form 5 dulu. Okay, kita tengok form 5 dulu, baru ni I come back kepada form 4. Okay, form 5 kita ada bab 1, analisis dan tafsiran penyata kewangan. Alah, kita belajar tu nisbah kecairan, nisbah keberuntungan, nisbah kecekapan. Kita ada berapa tu? 9 4, 2, 3 4, 3, 3 10, 9. Alah, I pun dah tak ingat lah berapa. I tak salah, I ada 9 je. Okay, 9 yang korang kena ingat. Okay, 10. Kejap, I tak ingat satu nisbah kecekapan ada 3 2. Okay, so kita ada 4, 2, 3 9. Okay, kita ada 9 formula yang korang kena ingat. Okay, now the tricky part dekat bab 1 ni bukanlah mengingat formula. Okay, ingat formula is one thing lah. Okay, tapi nak faham dekat mana datangnya figure dekat setiap formula tu. And dekat sini student selalu dia rasa, ya Allah susahnya kat mana aku nak dapat untung kasar ni, ya Allah susahnya kat mana aku nak dapat modal awal ni. Sebab apa? Dia tak faham macam mana penyata kewangan tu works. Apa itu penyata kewangan? Kita ada berapa penyata kewangan? Kita ada 2, betul? Okay, apa? Kita ada penyata pendapatan dengan KKK, kunci kira-kira, ataupun dekat akaun kita akan panggil dia penyata kedudukan kewangan, PKK. Alright, so student selalu dia tak tahu komponen apa yang ada dekat PKK, komponen apa yang ada dekat PP. Okay, so kalau you very expert, you faham apa yang keluar pada PP, apa yang keluar PKK, you takkan ada masalah untuk jawab bab 1 ni. Sebab soalan SPM dia tak keluar kira nisbah kecairan. Katakan nisbah kecairan, nisbah semasa. Nisbah semasa dia punya formula adalah aset semasa bahagi liability semasa. Soalan tak keluar, dia bagi tahu aset semasa 30, liability semasa 20. Dia tak keluar macam tu, betul tak? Dia akan keluarkan contohnya, dia bagi kita stok kenderaan, dia bagi dekat kita tunai, dia bagi dekat kita akaun belum terima, dia bagi dekat kita perabot, dia bagi dekat kita simpanan semasa. Okay, so benda-benda tu, alright, korang kena tahu yang mana satu aset semasa. Lepas tu dia bagi list liability pula. Lepas tu korang kena tahu pula yang mana satu liability semasa, yang mana satu liability bukan semasa. So kalau korang boleh identify yang mana satu aset semasa, yang mana satu liability semasa, then no problem. Memanglah dia punya formula senang, nisbah semasa bahagi liability semasa. Tapi kalau korang tak tahu komponen untuk aset semasa, komponen untuk liability semasa, dan korang akan rasa benda tu sangat susah. So dekat mana korang belajar komponen-komponen ni? Dekat form 4. Sebab tu ramai SPM student untuk perekonomian rasa macam susah sangat sebab form 4 korang, basic korang tak strong. Okay, so back kepada form 4, make sure korang tahu apa yang korang ada dalam PP, apa yang korang ada dalam PKK. So I akan recap sikit. Okay, dalam PP kita akan ada hasil dan belanja, untung rugi kita akan cari dalam tu lah. Okay, itu dalam kita punya PP. Dalam PKK kita ada 3 komponen. Kita akan ada asset, liability dan equity. Okay, so tengoklah soalan dia macam mana.
Okay, korang kena expert dekat part tu dulu. Okay, macam mana nak dapatkan kos jualan, macam mana nak dapatkan jualan bersih, macam mana nak dapatkan untung kasar, macam mana nak dapatkan untung bersih. Student selalu mengalami masalah untuk tahu benda tu. So go back to your form 4 and master it. Okay, then you akan terasa form 5 kacang. Alright, bab 2, record tak lengkap. Record tak lengkap ni quite a popular questions. I rasa the latest one dia naik pun dah lama juga tak naik rasanya soalan ni. Okay, kita tengok bab 4, record tak lengkap. Yes, last year tak naik, so be careful, maybe tahun ni akan naik. So kena study sikit dekat record tak lengkap ni. Simple je, dekat tak lengkap ni kita akan ada 2 juga, kaedah perbandingan dengan kaedah analisis. Pun korang kena back dekat form 4. Sebab apa? Kalau korang tak faham yang mana satu aset, yang mana satu belanja korang, yang mana satu ambilan korang, korang tak boleh buat rekod tak lengkap. Okey, dan perakaunan untuk kawalan dalaman pun tak susah manalah ni. Okey, perakaunan untuk kawalan dalaman pun one of the popular topik juga. Okey, yang ni form 4 kena strong juga. Okay, perakaunan untuk konsep form 4 kena strong. Okay, sebenarnya semualah korang kena master form 4. Tapi apa yang korang kena master? Pelarasan. Bab 7, bab 5, 6, 7 tu rasanya korang kena master betul-betul untuk form 4. Baru korang boleh master untuk form 5. Tapi okay, aduh cikgu, dah tinggal berapa hari je lagi nak SPM ni, mana sempat nak back to form 4, nak study balik satu-satu kan, dah tak sempat ni. Tak apalah, saya fail je lah. Janganlah macam tu. Kita ada je cara cepat macam mana kita nak study. Yang penting kita kena study smart, and then kita willing nak study. Okay, alright, kita back kepada form 4. Okay, so kalau korang nak master, korang kena master pelarasan punya subjek. Kalau korang aware, pelarasan punya subjek ni, dia punya popularnya, semua soalan SPM akan naik confirmnya. Okay, sebab apa? Dalam perkongsian kita ada pelarasan, dalam akaun yuran ada pelarasan, dalam perakaunan kos ada pelarasan, dalam itu adalah tempat yang popular ada pelarasan lah. Okay, itu adalah topik-topik popular dekat form 5 SPM. Okay, okay. So, kita tahu setiap student dia ada target-target dia. Ada some of the student yang dia target dia nak dapat A. Ada some of student dia target dia pass pun cukup lah. Okay, I don't judge you punya you punya score pun nak. Tapi kalau you target nak pass, you janganlah target pass je lah. So you akan study ala kadar macam tu. So tak target lah tinggi sikit, pass maybe D So you target lah, okay, aku nak dapat C at least 60. Okay, so kalau jatuh pun 55, macam tu. Kalau you dapat A, aku nak A, janganlah A, aku nak A+. Kalau tak dapat A+ pun A. Okay, sebab apa? Bila you nak A+, you tak perlu tahu usaha apa yang kena letakkan untuk you dapat A+. Okay, tapi kalau you dah letak effort A+ dah you letak tapi tak dapat A+ tu, nak buat macam mana? Mungkin tak ada rezeki, mungkin adalah tersalah kat mana awak tak perasan kan. Kita redha lah kat situ. Tapi okay, dekat sini I nak cerita soalan apa yang korang kena training untuk korang expert pelarasan. Okay, kalau korang perasan soalan SPM ni basically the same sahaja. Okay, topik yang korang kena excel. Okay, for those yang study last minute, ada tips macam mana korang boleh excel perakaunan untuk waktu-waktu yang terakhir ni. Okay, first korang kena pergi beli buku kat kedai, tak kisahlah buku apa pun, jadi buku latihan. Korang cari soalan kertas 2. Okay, korang cari kertas 2, and then korang cari soalan yang macam ni. Where is it? Okay, korang cari soalan yang dia minta
Anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir sekian-sekian, dan B, penyata kedudukan kewangan sekian-sekian. Selalunya soalan ini adalah soalan kertas 2, soalan nombor 2. Selalunya lah. Okay. So korang, apa yang korang kena buat? Tengok I punya previous video, dan korang expertkan korang punya labeling. Okay, ingat tak I punya A balih, le. Okey, so A belah debit, le sebelah kredit. Apa benda tu A balih tu? Okey, A balih A, aset, B, belanja, A, ambilan sebelah debit. Okey, kita ada kredit, L, liability, E, equity, H adalah kita punya hasil. So korang expert kan tahu yang mana satu korang punya hasil, yang mana satu korang punya liability, yang mana satu korang punya aset, bla 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 tu. Okey, and then lagi satu yang korang kena expert adalah duduk dekat penyata mana? Penyata pendapatan ke penyata kedudukan kewangan? I ada buat dah dia punya summary last video. I ada cerita apa yang ada dalam PKK, apa yang ada dalam PP. Okay, I summarize sikit. Dalam PKK kita akan ada asset, liability, equity. Dalam PP kita ada hasil dan belanja. So bila korang dah expert label ni, label kat tepi ni macam saya ajar last video. Okay, letak asset, liability, equity, asset. Okay, contohnya asset bukan semasa, PKK. Asset semasa, PKK. Liability, PKK. Belanja, PP. Hasil, PP. Gitulah. Okay, you label kat tepi ni. Lepas tu you try handle you punya maklumat tambahan. Okay, macam nak handle maklumat tambahan, tengok I punya last video. Okay, pun ada juga I ajar macam nak handle maklumat tambahan. Okay, you buat question ni like dalam everyday you buat satu questions. So dalam 3-4 hari, okay, depends on you punya cepat ke tak you punya pick up buat soalan. Okay, you dah master benda ni, you dah familiar dah dengan benda ni, you dah tahu apa benda hasil, apa benda you punya liability semasa bukan semasa, mana satu belanja you. InsyaAllah you boleh dah move dekat next questions. Alright, so you make sure you master this first. Those yang rasa macam aku dah tak ada harapan dah untuk SPM ni, tolong buat soalan ni. Buat 3-4 soalan, and then you akan rasa you macam ada mood. Once you dah faham, you akan rasa macam, ui senangnya rupanya account ni, petik-petik jari je. Macam tu. Okay, so once you dah expert benda ni, you dah boleh move dekat soalan lain. Okay, another soalan yang senang untuk SPM adalah soalan belanjawan tunai. Ini pun sama. Korang buat soalan tu 2-3 soalan. Dalam seminggu tu korang buat 2-3, maksudnya sehari buat satu soalan tu. Okay, 2-3 hari buat soalan sama, satu hari satu soalan. Okay, lepas 3 hari korang buat, korang akan rasa benda tu senang. Sebab apa? Account ni nak cakap kat korang, senang dia, senang amat. Benda yang sama je setiap tahun. Yang bezanya adalah figure. Letaklah kadang-kadang bisnes tu nama Puan Haikal punya bisnes ke, Encik Rozi Enterprise ke, gitu-gitu. Lepas tu dia tukar sikit lah tahun berakhir 13 Disember ke 13 Mac ke, benda-benda tu je. Yang lain semua basically the same. Once you get the grasp of it, bakal rasa benda tu sebenarnya senang sangat. Okay, so itu adalah topik-topik yang okay, this one for those yang rasa macam aku tak ada harapan, korang try this first. Pelarasan tu satu, belanjawan tunai. And then next popular questions untuk kertas 2 adalah akaun realisasi. Akaun realisasi ni punyalah popular, boleh dikatakan 5 tahun 3 kali dia naik, 4 kali dia naik. So maybe against the odds sekali je dia naik. Yang satu lagi tu akaun perkongsian yang you share berapa orang, nisbah sekian-sekian. Okay, itu tak perlu worry sangat pun yang nisbah 2-3 pecah-pecah untung rugi tu. Sebab apa? Itu once korang dah expert pelarasan, benda tu betul, serius. One korang expert pelarasan, akaun perkongsian tu korang akan rasa senang, akaun yuran korang akan rasa senang, pengeluaran korang akan rasa, cuma dia ada tweak sikit je yang korang kena macam tahu sikit lah macam nak handle. Okay, the rest semua sama. Okay, I akan share apa benda yang korang kena tahu untuk setiap topik pelarasan yang dia akan boleh adjust tu. Okay, so let's come back dekat kita belajar tadi. Okay, so sebab I cakap you guys kena expert pelarasan kan. So once korang dah expert, korang dah tahu apa benda korang punya aset bla 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 tu. Okay, korang datang balik dekat topik 4-5, korang tengok yang tadi I cakap about itu. Voila, nisbah semasa, account semasa, aset semasa, bahagi liability semasa.
dah kenal dah masa tu SS masa, dah kenal masa tu diabetes masa, and then dia minta katakan formula tokokan. Tokokan apa? Tokokan adalah kos jualan bahagi A je untuk kasar bahagi kos jualan. So macam nak tahu tu kasar? Dah henti kira. Macam dapat kos jualan? Dah henti kira. Senang sebab korang dah expert, korang punya pula rasa dapat dua tadi tu. Satu lagi, jangan lupa korang selain expert, korang kena expert korang punya template jualan, tolak ulangan jualan bersih. Lepas tu kan tolak kos jualan. Kos jualan start dengan apa? Inventory awal, tambah belian, tolak ulangan belian, dapat belian bersih, tambah pauli. Benda angkutan masuk. Lagi you upah atas belian, duty belian, insurans atas belian. Okay, so tambah awal lepas tu tolak apa? Tolak apa ya? Tolak stok akhir. Okey, lepas korang dapat ulangan jualan bersih, tolak kos jualan, korang akan dapat untung kasar. Lepas untung kasar, tambah hasil, tolak belanja dapat untung bersih. Lepas ni kalau dibagi korang boleh jawab. Okey, kalau korang ada expert lah, korang punya template, korang ada expert apa dalam PP dan PKK, okay? And then next adalah kalau disuruh kita buat perekaunan kos. Okay, perekaunan kos ni tak susah pun. Yang korang kena tahu apa benda yang fall ada bahan mentah langsung, bahan langsung, guru langsung, kos overhead langsung. Semua korang dah expert dekat situ. Yang lain semua sama, langsung semua sama. Okay, so dari semua sama, tak ada problem. Okay, kan tadi I cakap I akan share tips-tips untuk setiap syllabus Form 5 lepas korang dah expert belasan kan. Okay, that one I akan share next video. Okay, at the same time time tu juga I akan buat macam summary dekat bab 1, what you should know, bab 2, what you should know, macam benda yang penting untuk ingat yang you kena tahu. Contohnya lah macam bab 7 kan, account pengeluaran kan, apa yang korang tahu, apa yang fall under bahan langsung, buruh langsung, benda tu I akan share in my next video. But for this video, for those yang rasa macam aku dah tak dah lapan tu, tolong buat apa yang I suruh buat tadi, and then kita akan come back next video. Okay, now lepas kita explain tadi, kita come back next video, kita akan tengok what you should know untuk setiap bab, and kita guna apa yang kita dah belajar untuk video kali ni, dan kita tambah sikit apa yang kita belajar next video. So korang dah boleh handle most of question dekat paper tu. Okay, macam bab 1, rekod tak lengkap, perkongsian, yuran dan juga akaun pengeluaran. So stay tune, kita akan jumpa next video. Alright, don't give up, study smart, jaga kesihatan. Okay, jangan berkongsi. Okay, tingkatkan kualiti, kurangkan kontroversi, gitu. Okay, so jumpa you guys dekat next video. Jangan lupa like and subscribe kita orang, and see you guys. Bye bye, thank you.